Kalau kotor cantik macam mana pun hodoh. Ya, kalau dia rumah bersepah, kusut masai, tak pandai jaga kebersihan diri, ya, tidak istinja, maka itu semua adalah hodoh, dalam Islam. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Baik, semua sihat-sihat kan? Alhamdulillah. Rasanya yang lepas Ustaz Muhyiddin ada bincang berkenaan tentang kita punya pengajian kitab ni. Dia kata dia dah sampai habis bab pertama, masuk bab yang kedua hari ini. Alhamdulillah, bahagian kedua, ya. Kita bab pertama, bahagian yang kedua, taharah wanita, dan dia bermula pada muka surat 54. Jadi kita bila kita bagi ceramah tu biasanya mesti kena study lah juga, kan. Jadi dalam study ini, alhamdulillah terjumpa dengan satu artikel berkaitan dengan niat melakukan kebaikan ataupun niat melakukan amalan ataupun ibadah oleh Syekh Muhammad Utsaimin, ya. Dia memang sangat terkenal, kan, ulama tersebut. Jadi dalam banyak-banyak tu benda yang paling menyentuh hati saya ialah Syekh ataupun imam ulama kita ini mengingatkan kita, kalau kita melakukan ibadah yang wajib, jangan sesekali niatkan sesuatu untuk mendapat balasan. Contohnya kita sembahyang 5 waktu tu, kan, kita kata, ya Allah, aku sembahyang ni, ya Allah, aku tunjukkan ketaatan padamu, maka engkau berilah padaku kesihatan, atau kau berilah padaku rezeki yang luas. Dia jatuh syirik katanya. Jadi saya rasa, ya Allah, sabar je. Dia kata itu yang wajib. Kalau yang wajib jangan disaingkan dengan mana-mana niat. Niat buat kerana Allah, sebab sebenarnya memang kita ni hamba Allah. Kita ada assignment, kewajipan kita. So bila assignment, kewajipan kita, maka kita tak boleh minta something in return. Okay, contohlah, kan, kita ni bekerja jadi driver. Jadi kerja kita tu memang memandu. Lepas tu dah dapat gaji dah 2,000 contohnya sebagai driver, 2,000. Tapi lepas tu dalam kita buat kerja yang sama, driver tu, kita minta tips, minta tambahan-tambahan lain. Jadi yang itu diklasifikasikan, ya, oleh ulama ini, imam ini, sebagai syirik. Kemudian yang kedua, di situ baru saya macam terfikir, oh patutlah kita bernazar ni, kan, bila kita bernazar hukumnya makruh. Kan, contoh, bernazar tu boleh, tetapi hukumnya ramai ulama memakruhkannya. Maksudnya macam, okay, ya Allah, aku seandainya aku berjaya dalam peperiksaan ini, maka aku akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Kan, jadi maksudnya nak something dulu, baru kita beribadah kepada Allah. Jadi itu yang dihukumkan makruh, macam tidak berapa bagus. Tetapi selepas kita bernazar, wajib kita tunaikan. Itu yang tuntutan dia, wajib tu, kan. Okay. Macam seolah-olah kita telah berjual beli ataupun tawar-tawar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Yang tu lain, dia doa lain. Yang ni dia berbeza dengan niat. Niat kita, maksudnya kan kita berhijrah ni, kan, innamal a'malu binniyat. Hadis-hadis tu lah, itu yang popular tu, kan. So bila cek balik, sebab Nabi pun lepas berhijrah, dia tegur yang sahabat nama Hatib bin Balta'ah tu, kan, yang dia kejar seorang perempuan bernama Ummu Qais, ya? Sebab perempuan tu cantik, dia nak kahwin dengan dia, kan. Jadi Nabi tegur dia, faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa-siapa yang berhijrah kerana dunia ataupun kerana perempuan yang dia nak nikahinya, maka hijrahnya itu kembali kepada apa yang dia
niatkan. Okey. So kita sekarang ni cuba berazam, mana-mana contohnya saya yang terpampang tu adalah kita solat sunat duha nak rezeki. Kan kita fikir macam tu kan. Jadi benda tu elakkan. Kalau nak doa je. Jangan diniatkan. Jangan niatkan aku solat sunat duha ni supaya ada supaya Allah bagi rezeki. Kan. So bila ada rezeki banyak tak solat duha ke? Macam soalan lagi tu lah. Buat for the sake of Allah. So apa yang kita nak, kita minta. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah pada aku akan perkenankan, kan. Tapi jangan saya sedekah ni sebab saya nak sihat. Dia tu yang macam saya sedekah ni saya nak sihat. Dia macam satu niat tau. Tapi kalau lepas kita sedekah terus kita kata, ya Allah, ampunkan aku, berilah kesihatan pada aku. Itu doa. Kan. Ataupun sebelum kita sedekah, ya Allah, ampunkan aku dengan ni, dan kemudian kita pun bersedekah. Jadi kita kan baru belajar talbis iblis kan dia track, dia galakkan kita buat amal baik sebanyak 99 kali. Lepas tu sekali je dia akan dia akan humban kita. Okey, ada soalan lain? Ya pun. Okey, konsep tawassul itu dia berkait rapat dengan amalan-amalan kita yang lalu, yang telah kita lakukan basically secara istiqamah dan sebagainya. Tetapi sekali lagi tawassul ini tidak digalakkan oleh para ulama lah. Ulama-ulama yang muktabar dia tidak galakkan. So tawassul ini bagus ya, biasanya dengan amalan yang saya faham ya, dengan amalan kita. Baik, tawassul bagus, cuma kalau istilah kita ini kita macam mengungkit istilah kita ni. Ya Allah, aku dah buat baik dulu kan dengan mak bapak aku dulu kan. Jadi tolong keluarkan aku daripada gua ini. Itu contoh yang diberikan tawassul kan. Diorang bertawassul dengan amalan-amalan mereka, maka mereka dibebaskan ya daripada terperangkap dalam gua tersebut. Itu kisah ataupun dalil di mana tawassul itu diharuskan. Cuma para ulama tak bagi sangatlah. Sebab antara satunya kita buat amalan ini bukan kita mengharapkan sesuatu, something in return. So itu yang namanya ikhlas. Jadi ikhlas kita buat because we are the servant of Allah. We are the slave of Allah. Kan kita hamba Allah tu, maka kita buat memang itu tanggungjawab kita dan itu assignment kita. Yang kedua, kuatir bila kita niatkan ya, itu yang bukan doa ya, bila kita niatkan untuk mendapat sesuatu yang di dunia ini, so Allah akan bagi kita sempurna dekat dunia. Tapi dekat akhirat kita kosong. Okey, yang kedua. Kemudian sudah dapat kat dunia, Allah kata okey, dah dibalas di dunia. Dah selesai dah kat dunia. Nauzubillah min zalik. Sangat bahaya, takut kan? So sekarang ni kita fokus on niat. Cuma tawassul tu tadi dia adalah doa. Jadi kita doa itu kita bertawassul, kita letak. Cuma sekali lagi lah saya khawatir kalau kita istilah kita yang dangkal ini yang kita faham macam mengungkit lah pula kan. Jadi tak perlu sebut benda tu, ya Allah aku dah lakukan kebaikanku. Kalau boleh kita lupa. Kan ada dua benda yang elok kita lupakan. Nombor satu, kejahatan orang terhadap kita, lupakan. Yang kedua, kebaikan kita pada orang lain, lupakan. Yang kena kita sering-sering ingat adalah keburukan kejahatan kita dan juga kebaikan orang pada kita. Okey. Baik. Dapat tu? Okey, muka surat 54, Islam agama suci. Islam agama suci. Suci ini dalam Islam dia merupakan asas kepada kecantikan. Jadi kecantikan dalam Islam dipandang pada bersih seseorang, suci seseorang. Bersih dan suci. So dia bukan terletak pada rupa paras lah, pakaian ke, perhiasan ke kan. Jadi dia tidak itu, tapi dia lebih kepada suci ataupun tidak. Bersih dan suci. Kalau kotor cantik macam mana pun hodoh. Ya, kalau dia rumah bersepah, kusut masai, tak pandai jaga kebersihan diri ya, tidak istinja, maka itu semua adalah hodoh dalam Islam. Bersih dan ya. Oh, berbeza. Yes, berbeza. So bersih, kalau contoh dia basuh gelas ni,
dengan air mustakmal contohnya. Jadi dia basuh dengan air mustakmal sajalah. Lepas tu sudah. Jadi yang ini dia bersih lah, tapi belum tentu suci. Jadi kalau suci kena basuh dengan air apa? Air mutlak. Jadi air itu status dia mutlak. Dia suci itself dan dia boleh menyucikan. Air mustakmal dia suci, tapi dia tidak boleh menyucikan. So boleh je nak basuh dengan air mustakmal, tapi lepas tu bilas dengan air mutlak. Sabun tu air mustakmal kan, sebab dah celup-celup dengan kita spa dengan tu apa semua, tak ada masalah, celup-celup, tapi kena bilas yang terakhir tu walaupun satu laluan. Jadi dapat je satu laluan, satu bilasan dengan air mutlak, sucilah dia. Tapi bukan bermakna tadi dia najis. Sebab air mustakmal tidak najis, dia bersih saja, dia tidak suci. Okey, jelas tu? Allah Akbar, tu berbezakan orang Islam ya, Masya Allah. Jadi cantiknya dalam Islam ini dia tergantung kepada sejauh mana kebersihan dan kesucian seseorang. Baik. Jadi Islam adalah agama fitrah yang mendaulatkan kesucian dalam segenap aspek. So aspek apa tu ya? Islam amat memandang serius berhubung soal kebersihan bagi setiap Muslim. Tidak ada agama yang meletakkan urusan kebersihan di antara sepenting-penting atau seutama perkara dalam agama kecuali Islam. Saya pernah jumpa dengan seorang sahabat yang masuk Islam, memeluk Islam ni. Saya tanya dengan dia, kenapa awak boleh masuk Islam tertarik dengan Islam? Dia sebut apa? Islam bersih. Dan bila saya masuk Islam, dia kata di Cina kan, bila saya masuk Islam, rupanya bersih itu bukan bersih lagi, dia ada lagi tahap suci. Itu yang dia jadi macam wow, dia sayang Islam because of kebersihan dan kesucian. Okay, Masya Allah. Kebersihan yang dituntut dalam Islam tidak hanya tertumpu kepada kebersihan zahir semata-mata. So jadi bila kita sebut segenap aspek, dia termasuk aspek apa? Tolong highlight, underline kebersihan zahir. Itu nombor 1. Kebersihan zahir adalah kebersihan luaran yang boleh dilihat. Yang kedua adalah kebersihan batin. Malah Islam juga memandang berat terhadap kebersihan batin. Jadi batin underline. Maksud batin apa? Maknawi yang ada di dalam hati dan jiwa kita. Ikhlas, jauh dari riya, tidak ada perasaan cemburu, hasad, dengki, bermusuhan, bongkak dan sebagainya. So dipanggil bersih daripada najis-najis mazmumah. Ini najis mazmumah yang ada sebagai kotoran dalam hati. Jadi kotoran luaran yang kita nampak, najis tersebut yang ada ainnya, yang ada baunya, yang boleh dilihat, dan ada satu lagi yang maknawi, iaitu yang batin. Okey. Baik, jadi itu dia dua aspek yang jelas yang memerlukan kesucian. Jadi zahir dia perlukan bersih dan suci, batin juga perlukan bersih dan suci. Okey. Boleh dikatakan hampir setiap ibadah diletakkan bersih dan suci sebagai syarat sah utama. Betul tak? Solat kita kan kena bersih dan suci dulu. Puasa kita pun dalam masa tu pun fikir juga kan, nak gosok gigi macam mana kan. Kemudian ialah untuk menyegarkan diri bagaimana. Jadi puasa tersebut ada dia punya bersihnya dan sucinya. Baik, kemudian haji, umrah pun sama juga. Zakat dia lebih kepada pembersihan harta. Okey. Baik, kemudian next, apa yang kita dapat selain daripada kita bersih ni, orang-orang yang bersih, orang yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dia punya kolom yang kedua. Selain itu, kebersihan juga dijadikan oleh Allah sebagai salah satu penyebab utama untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bagi tahu kita dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Senang nak ingat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa mensucikan diri dia. Baik, tawabin ini dia orang yang bertaubat, maksudnya dia membersihkan dan mensucikan diri dari dosa. Ya, taubat itu yang maknawi. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin, dan mereka yang membersihkan diri mereka. Masa zaman dulu-dulu, zaman jahiliah, mereka ni jenis orang yang tidak mandi, ya. Sebab maklum di padang pasir dengan cuaca, dengan keadaan, dengan zon memang sangat-sangat bernilai air itu untuk minuman. Jadi pada mereka ni mandi-mandi tu macam seolah-olah orang dah macam dah terlalu lebih air tu lah kan. Okay. Jadi pada dia tidak. Bila datang Islam, Islam ajar orang-orang ni, mereka ni yang tak biasa mandi ini untuk membersihkan diri dengan at least berwuduk dan sebagainya, dan akhirnya seminggu sekali diorang mandi. Jadi mandi pada hari Jumaat. Tu yang jatuh pun hari Jumaat, sunat hukumnya untuk mandi membersihkan diri. Dan ada sebahagian daripada mereka setahun sekali baru mandi. Sebab hari raya. Tapi oleh kerana Islam ini, Masya Allah, dia letakkan kan, kamu berhadas kena mandi, ya. Lepas tu apa lagi, bersetubuh pun kena mandi. Maksudnya yang ada hadas tu semua kena mandi. Maka jadilah mandi itu suatu rutin bagi orang Islam. Itu nikmat tu. Itu nikmat Islam. Syukur kita dengan Allah Subhanahu Taala kerana Allah telah memberikan kita satu ajaran lifestyle yang menjadikan kita ini mandi, dan kita suka mandi. Kita dekat Malaysia okey je kan, kalau kita dengar orang seminggu tak mandi kita pelik. Sebab biasa kita mandi satu hari 2 kali atau 3 kali kan. Kalau 3 kali tu rasa wah segar kan, sebab kita mandi ni sekali dengan rawatan ataupun remedy. Itu kita di sini. Tapi di sana tu tak. Saya tahu orang yang tak suka mandi ni bila saya masuk UIA belajar. Bila masuk UIA tu, kemudian jumpalah pula dengan lecturer yang Arab-Arab tu kan. Lepas tu tengok dia pakai baju sama je. Padahal kita sehari ni kelas, contohnya hari Isnin kelas dah. Lepas tu kelas dengan dia lagi hari Jumaat. Jadi maksudnya berapa hari tu? Jadi awal minggu dengan akhir tu jumpa dengan dia. Lepas tu tanya dengan dia, Ustaz, tak mandi ke Ustaz? Baju sama. Saya mandi seminggu sekali, dia kata. Sudah, baru tahu. Lepas tu cakap, serius Ustaz? Betul Ustaz? Kata dia gelap merah muka dia lah, macam betul lah tu kan. Ya, dia kata memang seminggu sekali. Itu memang adat kita, seminggu sekali mandi. Masya Allah. Okay. So jadi itu cross culture je lah, cerita-cerita kan. Okay. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala juga turut memuji ahli Quba yang konsisten di dalam mendaulatkan kebersihan. Jadi Nabi Muhammad SAW dia sampai ke Quba dulu waktu hijrah sebelum sampai ke Madinah kan. Dan di sana Nabi kita mendirikan masjid. Dan di situ juga Nabi mengajar mereka bagaimana hendak melakukan kebersihan dan beristinja. Ya. Jadi dengan istinja ini dia bersihlah, dan istinja itu ada pula guna 2 cara, satu dengan air, satu lagi dengan batu, bukan dengan debu ya, debu itu dia pengganti wuduk, jadi dengan batu. So Ahlul Quba ini menurut tafsir Jalalain dipuji oleh Allah kerana mereka menggunakan kedua-duanya. Okey, so jadi dia bersihkan diri dia dengan batu terlebih dulu, dia buang najis itu dengan batu ya, dan kemudian baru dengan air. Jadi kalau kita nak tengok topnya cara macam mana istinja yang the best pada kita hari ini, bukan batu lah. Kita batu dekat jalan tu dah habis lah tu kok kan. Okey, ceritanya kita lebih guna tisu, tapi jangan tisu basah, gunakan tisu kering. Perempuan tolong bagi tahu pada anak menantu kita, nak cebok anak dia, cucu kita tu, kalau guna ada dia bernajis ke, sama ada dia buang air ke ataupun kencing, kesat dulu dengan tisu. Jadi ambil tisu ni, kering 3
kering dulu, jangan tisu basah. Dia selalu guna wet tissue tu kan, dia bawa wet tissue. Dia rasa wet tissue tu lebih bersih. Sebab sebenarnya kaedah dalam Islam ini, dia guna tisu kering dulu. Tisu kering ini nak jadikan 2 pun boleh, nak jadikan 3 pun boleh, tapi yang penting kena 3 ataupun 5 ataupun 7. Dia elok ganjil. Jadi kalau kita dah bersihkan sebelah sini, kesat gitu, lepas tu bersihkan, kita tutup yang ini, lepas tu bersihkan satu lagi, lepas tu bersihkan yang ni pula, kesat lagi 1 kali, dah 3 kali. 3 kali buang, baru kita spray dengan air. Dah spray dengan air, baru nak ambil wet tissue ke apa ke. So wet tissue tu kira last ataupun the second. Jadi lepas tisu kering, tisu basah, lepas tu baru nak spray. Kita kan senang aja pakai tisu basah aja kan. So kalau tisu basah, dia tak suci lagi lah. Okay? Jadi dia mungkin bersih tapi dia tidak suci. So kita guna kaedah tersebut. Itu juga kita, kalau kat rumah kita tu adalah tempat untuk penggulung tisu tu kan. Kalau nak letak pun boleh guna. Jadi kita bersihkan guna tisu kering tu dulu, dah kesat, baru kita basuh dengan air. Macam tu ya. Okey, jadi itu yang terbaik. Niatkan ibadah kerana Allah, dan kita tahu berdasarkan rujukan Ahlul Quba. Kita istinja macam tu, dapat pahala tak? Dapat. So kita submit to Allah, kan? Jadi bila Islam ni maksudnya kita submission to Allah totally. Ya, jadi secara total kita pun guna juga sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, jadi dalam surah At-Taubah ayat 108, di mana firman Allah Ta'ala mafhumnya, orang lelaki yang suka mengambil berat membersihkan, yakni menyucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Okey, jadi ini disebut orang lelaki, termasuk juga mereka perempuan yang melakukan benda yang sama. Oleh demikian, setiap Muslim perlu menjadi contoh terbaik kepada segala kecantikan, kebersihan dan kesempurnaan dalam kehidupan seharian. Jadi orang-orang Islam ini patut menjadi teladan kepada kelompok lain ataupun orang lain. Tapi sebelum bercita-cita nak jadi teladan kepada orang lain, jadi teladan dulu kepada ahli keluarga. Dan pastikan ahli keluarga kita ini semua mempunyai capability, kemampuan untuk menjadi teladan kepada orang lain, kepada kumpulan lain, kelompok lain. Baik, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Hakim dan Baihaqi, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, aslihu rihalakum wa thiyabakum hatta takunu finnasi syammah, syammatan atau syammah. Okey, aslihu rihalakum, sesungguhnya akan kamu masuk bertemu saudara kamu. Aslihu rihalakum, maka perelokkanlah kenderaan kamu. So kenderaan kita tu, kalau kereta dia kena nampak cantik lah, jangan nampak kotor kan gitu. Ataupun bunyinya menyakitkan. Menyakitkan telinga sekeliling dengan bising ke, dengan exhaust besar ke kan. Pada dia perelokkan, tapi sebenarnya tak elok tu. Dia jalan tu, kita punya hati pun dia jadi vibrate. Hai, setiap pagi pukul 7 mesti dia lalu, dah boleh agak dah kan. Saya sebab selalu waktu pagi saya buat audio recording. Jadi audio recording tu saya memang dacam dah. Motor dia, ya Allah Tuhan, aku sabar je lah. Kadang-kadang boleh lalu, orang dia sama je orang tu juga. Saya ingatkan orang muda, rupanya sesekali tu nak juga tu, jahat tu nak mengintai kan, siapa dia ni kan. Selaklah tingkap, tengok, tunggu. Lalu, betul-betul boleh tahan. Okey. Baik, jadi perempuan, ini nasihat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia kata aslihu tu mencari islah, daripada soleh ya. Jadi perbaiki atau perelokkan rihalakum, kenderaan kamu, wa thiyabakum, dan pakaian kamu, hatta takunu finnasi syamatan, sehingga kamu ni, sebab kamu punya kenderaan yang elok tu, dan kemudian pakaian kamu yang cantik, yang elok tu, yang bersih tu, kamu di kalangan manusia seperti tahi lalat. Tahi lalat tu apa? Tahi lalat tu macam kita tak suka je. Macam mana baju bertahi lalat kan? Tak. Maksud tahi lalat itu, pada baju dia akan terlihat. Jadi terlihat tu, jadi teladan.
jadi contoh yang terbaik. Jadi orang kenal kita because of kebersihan kita. Orang kenal Islam sebab kebersihannya. Jadi begitulah kita kena ajar keturunan kita ni, ahli keluarga kita ini supaya tidak mewarisi orang kata tu kekotoran, ya, tidak mewarisi. Kalau selain daripada kotor tu apa ya? Kalau bahasa Jawa tu banyak. Kalau Jawa ni kemproh, tu lain kan. Kemproh tu macam dia datang daripada diri dia sendirilah kan. Lepas tu mungkin dia kadang-kadang orang tengah makan, waktu tu lah dia nak buang kahak kan. Jadi tu dipanggil kemproh. Dia tak panggil itulah. Kemproh ke kemproh. Tak tahu kalau keluarga saya dia sebut kemproh. Komproh takut benda lain. Okey. Baik. Jadi time orang nak makan, time tu lah dia nak buang apa, padahal memang bilik air dekat dengan dia, tapi ingat-ingatlah sikit bilik air tu dekat dengan tempat makan kan. Jadi akhlak itu yang membezakan kita kan. Jadi time orang nak makan, time tu lah dia meneran tu. Dengar sampai dia nak meneran ya. Jadi cover sikit ya. Okey, kita tahu oh ni waktu orang tengah nak makan ya. So pandai-pandailah jaga ya. Baik. Sebab tu Jepun dia punya pandai kan, dia ada ni, Allahu Akbar. Sebab saya rasa bersalah nak ambil ni. Orang kata tamadun-tamadun yang bukan Islam ni, sebab kita tak buat, tapi orang Islam yang buat. Dia di tandas dia tu memang ada satu punat yang dia akan bunyi bising, bunyi air ke apa ke tau, supaya dia punya aktiviti dalaman sama aktiviti perut dia ke aktiviti kerongkong dia kat dalam tu tidak ketahuan atau tidak dikenali oleh orang lain. Jadi dia akan picit tu supaya cover lah bunyi-bunyian dekat dalam tu yang tak sepatutnya. Okey baik. Jadi kita ini rupa-rupanya Nabi harapkan kepada umat Islam supaya menjadi teladan daripada sudut aspek penampilan kita, kebersihan kita dan malah seluruhnya lah. Okey. Bahkan tuntutan kebersihan perlu lebih diutamakan apabila ia berkaitan soal sah atau tidak amal ibadah yang dilakukan. Jadi amal ibadah yang kita nak lakukan itu, solat kita ke kan, puasa kita pun kan jenis yang maknawi lah. Kalau puasa lebih kepada maknawi, membersihkan diri kita, panca indera kita kan, hati kita dan sebagainya. Jangan bercakap benda-benda yang tak baik maruah kita. Itu puasa, dia membuat kebersihan maknawi. Manakala kalau solat kita ataupun kita punya haji yang nak tawaf dan sebagainya tu kan, jadi dia soal kebersihan, nak baca Al-Quran pun kan? Kebersihan itu yang lebih diutamakan. Hatta nak bersedekah pun ya. Jadi kita tengok di sini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah ya. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin ya. Mafhumnya Allah tidak menerima solat yang tidak ada suci padanya, dan Allah tidak menerima sedekah yang ada padanya harta haram. Jadi sedekah bila harta itu harta haram, Allah tidak akan terima. Tapi bagaimana ya kondisi orang-orang yang dia dapat harta haram? Jadi dia dapat harta haram, dia tak boleh simpan. Betul kan? So dia bagi je lah. Dia bagi. So kalau dia niat sedekah atas harta dia itu, maka rejected. Jadi tapi dia kena bagi, dia kena release kan. Jadi sebagai harta yang tidak sah lah. Jadi kalau kita bagi pada mungkin Baitul Mal ke Maiz ke kan, kita jumpa dengan pejabat agama, bagi tahu saya ada dapat harta yang haram. Tak payah tanyalah macam mana haram tu kan, tapi saya yang tahu harta haram. Kadang gila harta riba pun harta haram juga. Harta dekat bank yang duit pinjaman dan sebagainya tu, yang conventional especially. Jadi kalau kita dapat tu, kita bagi tahu ini harta-harta yang haram, macam mana saya nak ni minta ni boleh ke? Okey, boleh bagi. So kita bagi tu, kita mungkin tidak akan dapat sedekah atau ganjaran daripada pemberian kita, tapi tindakan kita itu untuk menjaga ataupun mengumpulkan yang haram.
okay? Dan menyerahkan kepada pihaknya, kita membuat kebenaran, yang itu yang kita akan dapat ganjaran, ya? Jadi ganjaran Allah itu Masya Allah banyak daripada banyak sudut. Okey, jadi seterusnya kita lihat juga bila Allah dah bagi tahu pada kita Allah tidak menerima sedekah daripada jalan yang haram dan tidak menerima solat tanpa bersuci. So jadi kita kena pastikan supaya ibadah kita ini tidak ditolak, maka nilai yang Allah pandang paling tinggi adalah nilai bersih dan nilai suci. Okey. Jadi yang ni tidak ada di dalam buku ni, kitab ni. Saya akan tambah sedikit puan-puan. So dalam Islam bila kita sebut taharah, benda yang paling asal dipanggil sunnah fitrah. Sunnah fitrah ini ada menurut riwayat 5, ada menurut riwayat 10. Tapi nanti kita tengok berapa yang terkait dengan kaum wanita sahaja, sebab kita sedang membicarakan tentang apa yang berkaitan dengan wanita. Baik, hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berkenaan tentang sunnah fitrah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitratu khamsul khitanu wal istihdadu wa qassus syarib wa taklimul azfar wa natful abat." Maksudnya ada 5 macam fitrah, sunnah fitrah. Para nabi semua buat benda ni. Tidak ada yang terkecuali. Di asal nama Rasul, Allah ajar dia untuk bersih daripada 5 aspek ni. Apakah dia? Yang pertama, khitan. Khitan ni apa? Dia sunat lah. Ataupun orang kata masuk Jawi ke. Masuk Jawi, masuk Melayu dia. Okey. Yang kedua, dipanggil sebagai al-istihdad. Mencukur bulu kemaluan. Al-istihdad. Yang ketiga, waqassus syarib. Potong misai ataupun trim misai. Next, yang keempat, wa taklimul azfar, potong kuku. Dan yang kelima menurut hadis ini, ya, riwayat Abu Hurairah, wa natful abat, mencabut bulu ketiak. So jadi 5 perkara ini antara sunnah fitrah dan sunnah para anbiya serta para rasul. Kita ulang balik, apa dia yang pertama? Berkhitan. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan ataupun istihdad, ya. Istihdad. Yang ketiga, trim misai. Yang keempat, potong kuku. Yang kelima, mencabut bulu ketiak. Okey, jadi perempuan, sunnah para nabi ni kita ajar pada ahli keluarga kita. Ya, ajar pada ahli keluarga kita, dan ini yang orang kata pasak yang memastikan dia bersih. Jadi kalau contohnya bulu ketiak dia tak ada cabut, jadi itu yang akan mendatangkan mungkin ada bakteria, ya, kemudian peluh yang berwarna-warna, dan kemudian bau yang tidak enak, kurang selesa dan sebagainya. Begitu juga dengan kuku, bila dia tak potong kuku, jadi itu yang boleh mendatangkan penyakit dan sebagainya lah, na'udzubillah. Okey, so jadi ini semua dikirakan sebagai 5 asas ataupun sunnah fitrah, dan ini semua dilakukan oleh para anbiya. 25 rasul semua buat. Baik, ada hadis seterusnya, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ini pula ada 10. Ada 10, ya. Tadi 5 kan? Yang ini ada 10. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, asyrum minal fitrati qassus syarib wa i'fa'ul lahyah was-sawak wastinsyaqul ma'i wa qassul asfar wa ghaslul barajim wa natful ibti wa halqul 'ana wa intiqasul ma'i. Qala Zakaria, qala Mus'ab, wa nasitul 'ashirah illa an takunal madmadah, ya, atau kama qala. Jadi ada 10 semuanya, tapi yang meriwayatkan ini antaranya Mus'ab, ya, dia terlupa yang ke-10. Jadi dia sebut yang ke-10 tu berdasarkan ingatan dia tapi tak confirm. Okey, apakah dia yang 10? Ada 10 macam fitrah, iaitu pertama, trim misai. Yang kedua, memelihara janggut. Yang ketiga, bersiwak.
Yang keempat, istinsyaq. Istinsyaq tahu? Masukkan air dalam hidung, lepas tu kita keluarkan ikut sebelah lagi, ya. Okey, istinsyaq dah keempat tu kan. Memotong kuku yang kelima. Yang keenam, membasuh sendi-sendi tubuh. Jadi kan biasa daki-daki melekat kat sendi-sendi tu kan. Okey, dah berapa dah tu? 6. Okey. Yang ketujuh, mencabut bulu ketiak. Yang ke-8, mencukur bulu kemaluan. Yang ke-9, istinja. Ke-9, istinja dengan air, dia tulis itu. Istinjaknya dengan air. Jadi boleh je dengan batu, tanpa air, boleh 3 kali tu kan. Tapi yang bagusnya batu, then followed by tisu, followed by air. Saya sebut batu, faham lah ya, sebab yang kita dah bincang tadi tu kan. Jadi guna tisu lah maksudnya. Alright. Dan Zakaria berkata bahawa Mus'ab berkata, aku lupa yang ke-10, dan aku rasa yang ke-10 adalah madmadah. Madmadah adalah berkumur-kumur. Jadi yang ke-10 ini adalah sesuatu yang dia rasa tapi tidak confirm. Tapi 5 yang asal tu yang kita ambil, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tu, 5 tu confirm, ya. Okey. Jadi itulah dia ke-10 perkara yang digalakkan untuk dilakukan. Kalau tengok yang ke-10 tu tadi, khatan tak ada kan? Yang 10 tu kan? Jadi yang tu tidak ada. Wallahu alam. Baik, seterusnya mari kita lihat ada 5 isu suci ataupun sunnah fitrah pula yang berkaitan dengan wanita. Janggut, misal itu tak kena dengan kita kan. Okey, tapi ada part yang memang kena dengan kita, especially yang zaman-zaman sekarang ni lah. Jadi semuanya ada 5. Okey, nombor 1, berkhitan atau bersunat. Yang ni kita akan tengok kejap lagi, ya. Kemudian yang kedua, air kencing anak. Ini pun sama juga, berkhitan. Bukan berkhitan, anak yang kita dokong selalu tu. Lepas tu kencing lah pula kan. Jadi macam mana? Sebab ini memang sangat berkait rapat dengan kita. Jadi 5 isu suci yang banyak berkaitan dengan wanita. Yang ketiga, kentut vagina. Kentut biasanya dia ada dubur, dia ada kubul. Biasa kentut melalui dubur. Vagina adalah kubul, melalui depan, ya. Okey, kibal, kubul. Okey, depan, bahagian depan. Yang keempat, sentuhan lain jantina. Okey, dan yang kelima adalah kerana aqil dan balighnya dia ataupun dia mendapat haid, ya, haid. Okey. Muka surat 55, nombor 1, berkhitan atau bersunat. Setengah orang kata katan. Dah katan ke belum, dia kata kan. Katan tu daripada khatan, ya, tapi dia K tu, dia dah sebab ada K, dia jadi katan. Samalah kita sekarang, nama siapa? Khairun Nisa, kata. Khairun Nisa. Salah tu, Khairun Nisa. Nama siapa ni cantik ni? Kaulah, dia kata. Khairun Nisa lah, Kaulah lah. Lagi siapa? Nama sedap-sedap. Kalisha lah, ya. Dia nak sedap sebut tapi takut makna lain. Kalau sebut Khairina, dia tak kena. Makna tak ada. Kalau sebut Khairina, sebutan dia macam tak cantik, khair. Tapi bunyi dia, dia punya makna dia tu sangat power. Khairina dengan Khairina, kan? Jadi Khairina, kebaikan kami semua. Khairina. Kalau sebut Kalisha, dia sebenarnya Khalisah, orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Kalisha tak ada makna. Kalau dia KH tu is actually kha, kan? KH, kalau kita dia kena ada tanda-tanda transliterasi ke apa gitu kan. Dia sepatutnya begitu supaya kita sebut itu kita tidak keliru. Contohnya macam, oh ni jemaah mana? Jemaah Qariah. Qariah tu dah salah dah. Qariah dengan Qariah. Jadi dia memang start daripada qaf, dua-dua qaf tu, itu yang mengelirukan kita kan. Qariah dengan Qariah. Jadi kalau Qariah, pembaca Al-Quran.
perempuan. Kalau selalu qari ustazah, itu lelaki. Kalau perempuan qariah, itu perempuan. Jangan sebut itulah kita ni daripada qariah mana ya. Membaca qariah seorang perempuan membaca Al-Quran. Dia pembaca Al-Quran. So kita qariah. Dia patutnya Qryah. Qariah. Betul. Jadi patutnya sebut Rasulullah. Dia huruf ra, bukan rasul kita. jadi nampak kita tak biasa dengan ayat-ayat Al-Quran ya? Okey, yang bahasa Arab. Baik, jadi khitan, bersunat ataupun khatan, masuk jawi, ini semua adalah istilah-istilah yang membawa pengertian yang sama ya. Okey, jadi dalam Islam khitan bagi perempuan ni maksud dia apa? Kita tengok paragraf tu, pemotongan sebahagian kulit pada bahagian atas faraj. Okey, ia tidak perlu membuang kulit yang berkenaan secara keseluruhan, tetapi cukup sekadar sebahagian kecil pada kawasan tersebut. So anyhow, dia bergantung pula pada bangsa, kaum, tempat ya. So kalau kita di Malaysia ni ada yang tak ada. Okey, dia macam ada sedikit daging kat atas top tu, ada sedikit daging. Sebab saya mengkhitankan, bukan saya mengkhitankan, saya menyaksikan anak saya dikhitankan. Dan alhamdulillah ada doktor yang buat pun. Jadi doktor buat tu memang profesional lah. Jadi bila kita nampak tu, dia lalukan dekat atas tu saja, luka sikit dia. Dia punya darah pun macam keluar setitik tak sampai. Sikit sangat. Jadi sebab mungkin kita ni tidak ada. Tapi jangan orang Arab, orang-orang Eropah, mungkin dia lebih banyak lagi lah. Okey. Baik, Muhammad Ali Kutub menjelaskan bahawa kulit yang perlu dibuang semasa dikhitankan ialah yang dipanggil sebagai fresiulum. Sebut sama, fresiulum. Jadi kelas sains lah. Fresiulum, ni bahasa Latin ya. Okey. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani menyifatkan bahawa khitan untuk wanita adalah dengan memotong kulit yang menutupi klitoris tanpa membuangnya secara keseluruhan. So klitoris itu jangan dibuang. Yang dibuang tengok mana ada tak kulit yang tutup. So kalau ada, kulit itu yang dibuang, bukan klitorisnya. Jadi itu yang satu dunia ini dia memahami bahawa khitan wanita itu ikut khitan barbaric, ikut khitan style orang-orang Arab yang dulu-dulu Mesir. Bukan orang Arab Mesir lah, maksudnya orang-orang kuno Mesir. Orang kuno Mesir, orang Firaun ya. Okey. Baik. Imam Nawawi menjelaskan bahawa khitan bagi lelaki diwajibkan memotong seluruh kulit yang menutupi hujung zakar hingga kemudiannya terbuka kesemuanya zakar dia ya. Sedangkan bagi wanita pula adalah dengan memotong sedikit sahaja daripada bahagian kulit yang di atas faraj. Okey, apakah tujuan dia? Tujuan berkhitan adalah bagi memenuhi tuntutan agama dan fitrah dalam menjaga kebersihan. Kalau menjaga kebersihan ni kan yang lelaki solely. Sebab memang kita tahu kan bila dia buang air, sekiranya tidak dikhatankan, dia ada simpanan ataupun lebihan baki dia. Okey, yang kita tak boleh nak expose. Sebab tu bila dieksposkan tu dia akan jadi totally bersih. Tapi yang perempuan dia lebih kepada maknawi. Jadi dia ada wallahu alam, ni Allah punya saranan kan, mungkin ada saraf yang kita tidak tahu ke kan, berkait rapat dengan hati, dengan hormon dan sebagainya. Jadi selain itu berkhitan juga boleh memulihkan tenaga batin, menguatkan minda dan tubuh badan serta dapat meningkatkan seri wajah. Okey, kajian dari segi sains juga membuktikan bahawa penyakit kelamin yang berbahaya seperti HIV dan AIDS dapat dibendung melalui amalan khitan. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa berkhitan itu sunat bagi lelaki, kemuliaan bagi wanita. Jadi wanita-wanita yang berkhitan dia ada kemuliaan. Walaupun
Dia itu macam tak nampak bersih ke apa ke kan, tapi kemuliaan. So bila sebut kemuliaan, dia adalah sesuatu kesucian yang berbentuk maknawi, ya. Berdasarkan dalil di atas, kebanyakan ulama menjelaskan bahawa hukum berkhitan bagi lelaki dan perempuan adalah wajib. Underline, ya. Hukum berkhitan bagi lelaki dan perempuan adalah wajib. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahawa amalan berkhitan ini merupakan amalan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan terdapat ayat yang jelas menuntut agar kita mengikut agama Nabi Ibrahim ini. Maka dalam isu ini wajib bagi umat Islam untuk berkhitan sama ada lelaki maupun perempuan. Baik, next column. Ni dia ada namun, dia ada tetapi. Bila masa tetapinya ni, ya? Tidak dinafikan juga terdapat pandangan ulama yang menghukum berkhitan bagi lelaki adalah sunat muakkad, manakala bagi perempuan adalah sunat biasa, dan ada juga mengatakan harus. Jadi ada ulama dia berbeza pandangan. Jadi ada yang kita kata wajib Syafi'i. Jadi yang sebahagian kata taklah, yang lelaki tu bukannya wajib, sunat muakkad. Kata sunat yang paling dituntut, bagi perempuan sunat biasa je. Dan ada yang kata lelaki sunat, perempuan harus. Okey. Ada pendapat yang sangat lemah mengatakan bahawa hukum berkhitan bagi perempuan adalah makruh atau haram. Tapi yang ini yang sekarang popular. Pandangan yang minima ataupun pandangan yang sikit ini yang sangat popular. Mana-mana pun negara Arab dia kata haram. Doktor dia pun tak buat. Okey. Adalah makruh atau haram. Tapi kita fahamlah dia orang pun masya-Allah, subhanallah. Dia dah kebaratan sangat. Dah barat dah. Saya masa umrah sebelum musim 1444 masih 1443 Hijrah. Jadi kita ni duduk dekat hotel Sofwa yang dekat depan sahaja Masjidil Haram tu kan. Jadi bila masuk dalam lift tu, jadi ada seorang perempuan Arab dengan lelaki Arab. Jadi dia patutnya lift itu nak naik, dia nak turun. Jadi bila dia masuk tu, lepas tu dia cakap lah, can you please, cakap bahasa Inggeris lah kan, can you please push the button back. So lepas tu yang lelaki tu kata, this is going up. I want to go down. Lepas tu dia sebut SHIT. Kita rasa macam, ya Allah, kau pandai cakap bahasa Inggeris, tapi itu juga yang dikejarnya. Kan mesti nak sebut tu juga kan. Jadi benda-benda yang tak baik tu. Okay, jadi dia mungkin sudah bercampur lah, ya kan? Maklumlah, mungkin belajar medication ke apa ke daripada barat yang tidak diperkenalkan dengan budaya-budaya Islam, apatah lagi budaya-budaya sunnah. So kita dah terasa bahawa khitan ini macam pelik gitu. Dan jadi sama dengan hadis Nabi, bada'ul Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dengan orang rasa pelik, gharib. Pelik, tak pernah dengar. Khitan, apa perempuan pula ni? Apa kejadah? Contohnya kan. Jadi memang ada perkataan-perkataan, sebab bila saya terangkan balik dia kata, ustazah, kita orang tak biasa buat benda-benda, nak buat apa, nak potong-potong lah pula, tak ada pasal macam tu tau, dia kata. Kalau lelaki tu bolehlah terima, perempuan ni dia kata perempuan. Jadi sebab kita tak biasa. Lepas tu Nabi sebut fasayaudu ghariban kama bada, dia akan kembali pelik sebagaimana mulanya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang pelik itu. Jadi siapa yang bersedia terima, kena sanggup pula dipanggil pelik kan. Okey. Jadi seterusnya, ada pendapat yang sangat lemah mengatakan bahawa hukum berkhitan bagi perempuan adalah makruh atau haram kerana ia memudaratkan dari segi kesihatan. Well, kalau dia betul memudaratkan dari segi kesihatan, yang ni haram. Tapi kena proof lah dulu kan, jangan awal-awal lagi belum apa-apa lagi dia kata dah memudaratkan kesihatan. Dia tak boleh pukul rata sebab setiap orang berbeza. Baik, permasalahan ini lebih tepat jika kita merujuk terus kepada fatwa yang mewajibkan wanita berkhitan seperti mana yang telah diwartakan. Pisau itu hanya hiasan semata-mata, ya. Okey, fatwa khitan wanita Mudzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-86 yang bersidang pada tahun 2009 telah membincangkan hukum pemotongan genitalia wanita ataupun FGM, female genital mutilation.
Muzakarah telah memutuskan bahawa amalan berkhitan bagi wanita adalah sebahagian daripada syiar Islam yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam. Okey, itu dia punya keputusan. Tapi ada lagi keputusan huraian dia. Walau bagaimanapun, Islam juga amat mementingkan keselamatan umatnya dan memberikan kelonggaran sekiranya sesuatu amalan atau perbuatan itu boleh mendatangkan kemudaratan pada diri sendiri. Okey. Sehubungan itu selaras dengan pandangan jumhur ulama, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa hukum berkhitan bagi wanita adalah wajib walau bagaimanapun sekiranya ia boleh membawa kemudaratan pada diri maka ia perlu dielakkan. So underline keputusan Muzakarah itu untuk rujukan kita. Ya, berdasarkan fatwa tersebut, hukum berkhitan bagi wanita adalah sama seperti lelaki, iaitu wajib selagi ia tidak memudaratkan. Okey, so underline. Dan benda ini mungkin kita boleh discuss dan bincang-bincang lah dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita kan. So, kalau misal kata dia orang tidak menerima, tak apa, jangan marah sebab ada ulama yang mengatakan benda itu sunat muakkad, sunat biasa ataupun harus. Malah ada yang mengatakan haram. So kita mengambil pun kata dengan berlapang dada sebab ada ulama-ulama yang kata begini ya, tapi haram apabila dia memudaratkan. Jangan terus haram. Gitu kan. Jadi at least kita sudah menyampaikan ya. Okey, kalau kita ada kekuatan, kita anak-anak mungkin tak tahu kat mana mak, kat mana. Sebab dulu saya tak silap saya dekat Kelang. Kat mana sebab dah lama kan, anak saya yang paling kecil pun dah 20 tahun, yang perempuan tu kan. 20 tahun yang lepas tak ingat dah. So memang ada doktor yang very understanding. Boleh. Masa tu saya tak jadi ustazah lagi lah, saya jadi puan kan. Boleh puan. Okey, lepas tu dia pun ada tulis dekat klinik dia tu, dia buat circumcision untuk perempuan. Okey. So dalam membahaskan isu ini, Dr. Nasir Farid Wasil, Mufti Mesir, merangkap ahli Majlis Penyelidikan Islam Al-Azhar, dan Dr. Abdul Fattah Idris, dia dekan Jabatan Perbandingan Fiqh Majlis Fiqh Islam Mekah, sepakat menegaskan bahawa khitan disyariatkan untuk wanita melalui dalil umum, namun ia perlu ditinggalkan jika terdapat mudarat. Jadi situlah sebagaimana yang ada dekat dalam fatwa ini. Baik, ada soalan tak? Ya. Okey, problem bidang perubatan sekarang ialah dengan perubatan tradisional. Itu problem dia. Sorry ya. Okey. Jadi dia selalu tidak selari. Yang tu saya sangat-sangat perasan. Once kalau macam perubatan tradisional kata okey, yang itu dia akan kata tak okey. Kan? Okey, dia macam kalau kita niat tak baik tu, kita kata anti sangatlah dengan ni macam tradisional. Yang tradisional pun sama. Time-time dia buat rawatan tu pun yang dikutuknya itu juga kan. Jadi dua kelompok ini dia sangat berbeza. Cuma apa yang saya fahami, concern daripada doktor-doktor perubatan kita itu adalah pada tahap kebersihan. Contohnya pisau yang dia gunakan, dia sterilize tak? Benda tu betul-betul bersih ke tak kan? Sebab dalam tradisional ni dia tidak nampak bakterianya ataupun penyakitnya itu kan, sebab kajian mereka tidak sampai kepada tahap bidang perubatan sedia ada. Cuma pada saya kalau bidang perubatan sedia ada ini, saya kira kita boleh backup aja. That is how we can work together kan, daripada kita macam mengecam dan sebagainya. Sebab kita, bahagian medik sekarang ini dia ada teknologi yang advance kan, dan sebelum dia ada zaman nenek moyang kita, bidan-bidan ni lah yang tolong. Walaupun ialah kita kata ada kehilangan nyawa dan sebagainya, tapi mereka lah yang membantu kan. Dan saya ingat juga bagaimana zaman Saidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Memang waktu itu doktor isteri dia yang jadi doktor. Jadi isteri dia dipanggil sebab ada seorang ibu ni yang mengandung nak bersalin. Jadi Saidina Umar Al-Khattab yang masakkan semua.
masakkan makanan untuk keluarga tersebut, isteri dia membidankan wanita yang nak bersalin ini. Jadi kalau kita tengok apa dia punya kelulusan dia, kan, daripada situlah orang kata bidang perubatan tradisional dia lebih kepada pengalaman. Tapi dalam bab kebersihan yang itu memang kita kena ingatkan lah, jangan dia guna pisau yang dah berkarat tu. Boleh je beli pisau yang baru kan. So jadi berdasarkan pengalaman bidan yang orang kata tu lama tu ada pengalaman, maka saya secara peribadi saya akan menghormati kemahiran yang mereka ada dan saya akan terima lah. Jadi anak saya tu ada 2 orang dengan bidan. Jadi yang 2 orang lagi dengan doktor. Jadi ada satu, ya. Sikit aja, betul. Betul. Memang cepat. Sekejap aja. Lama. Dia, tak silap saya dalam sehari 2 hari dah dia tak ada apa-apa dah. Betul. Ada yang anak saya dia nangis, ada yang tak ada nangis. Okay. Jadi kalau yang nangis tu mungkin dia sensitif, rangsangan sakit dia tu, dia sakit dia tu memang agak sensitif lebih ya. Yang tak ada tu tidak. Baik, wallahu alam, alhamdulillah, terima kasih. Jadi kita kena bagi laluan pada Ustaz Muhadir Jul ya. Baik, kita tutup majlis dengan dengan suratul Asr dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.